Baik ya, kita mulakan Suratul Namli. Namli ya berarti semut. Ini cerita berkaitan dengan ada. Bukan satu surah ni cerita semut, tak ada. Tapi ada satu ya ayat nanti yang kita jumpa ya berkaitan dengan bukan nanti tapi akan datang. Kita akan jumpa berkaitan dengan semut ini. Ini ada kaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik ya, kita boleh mulakan Suratul Namli. Suratul Namli ini surah yang ke-27. Ikut juzuk yang ke-19. Jadi ya, surah yang ke-27. Kita mulakan dengan bismillah dulu. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Saya nak ulangkan kembali ya, dalam menterjemah Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan terjemah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, atau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jangan terjemah macam tu. Ar-Rahman tu dia terjemah yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang atau Maha Pengasih. Boleh. Ar-Rahim tu. Ya, kadang setengah Quran ya, mereka terjemah dengan pengasih penyayang. Pengasih penyayang pada Rahim, bukan pada Rahman. Rahman ni Maha Pemurah. Ya. Kalau Rahim terjemah pengasih boleh, penyayang boleh. Jangan terjemah Rahman tu pengasih, Rahim penyayang. Maha pengasih, Maha penyayang. Itu tak betul. Cara terjemahan macam tu. Sebab sifat dua ni ada beza. Baik, kita teruskan dengan kalimah ayat 1 to sin mim. To sin saja. To sin ya. To sin tu kita letakkan Allah lebih mengetahui maksud. Allah lebih mengetahui maksud. Tilka itu ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran. Wa kitabin dan kitab. Mubin yang terang. Hudan sebagai petunjuk. Wa busyra dan kabar gembira. Lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Ayat 3. Allazina yaitu orang-orang yang yuqimuna mereka mendirikan as-salata akan solat. Wa yu'tuna dan mereka mendatangkan az-zakata akan zakat. Wahum walhal mereka bil akhirati dengan akhirat mereka yuqinun mereka yakin. Simak semula. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Namli. Mulai awal ayat. To sin. Allah lebih mengetahui maksudnya.
Tilka ayatul Quran. Itu ayat-ayat Al-Quran. Artinya, ya, tosin ini walaupun tidak kita meletakkan makna sesuatu, melainkan kita serahkan pada Allah, tapi ia adalah termasuk ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita baca surah ini terus tilka ayatul Quran, salah. Jadi tosin itu termasuk dalam ayat Al-Quran. Ya. Jadi nak baca surah An-Naml, kena baca juga tosin awal ini. Ya. Kerana disebutkan itu termasuk ayat-ayat Al-Quran. Wa kitabim mubin, dan kitab yang terang. Al-Quran juga adalah kitab yang terang. Terangnya apa? Terang menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Mana yang benar, mana yang batil. Jelas dan terang. Hudan sebagai petunjuk. Petunjuk iaitu menunjuki daripada kesesatan. Dan wa busyra, dan kabar gembira. Kabar gembira kepada orang-orang yang membenarkan. Maka balasannya ialah syurga. Itulah kabar gembira. Untuk siapa? Lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman. Iaitu orang-orang yang membenarkan kitab ini. Kabar gembiranya ialah syurga. Allazina, iaitu orang-orang yang. Kenapa diterjemah iaitu? Ya, sebab allazina ni sifat mukminin. Sifat mukminin itu. Sebab itu tak diletak wow. Kalau diletak wow, wallazina yuqimuna, itu maknanya ya, dia dah rangkapan lain. Ya. Tapi kalau terus allazina, nak menunjukkan sifat lil mu'minin. Jadi sifat orang-orang yang beriman ini yuqimunas solah, iaitu orang-orang yang mereka mendirikan akan solat. Jadi tanda keimanannya mereka menunaikan atau mendirikan solat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mendatangkan zakat. Baik zakat yang dikatakan wajib ataupun sunat. Kalau sunat, itu berarti sedekah, hibah, hadiah. Ya, itu sunat. Ya, kalau zakat yang wajib itu adalah fardu. Ya, bila berkaitan dengan barang-barang ataupun hasil yang mengikut nisab. Wahum, walhal mereka, bila akhirati, dengan akhirat, mereka yuqinun, mereka yakin. Jadi dengan akhirat bukan beriman, tetapi yakin. Ya. Jadi dasar yakin kepada akhirat ini tidak ada sifat waham, syak dan zon. Ya, baru benar-benar yakin. Waham kita terjemahkan sebagai was-was. Ya. Waham. Ya. Syak, ya, ragu-ragu. Ya. Syak tu ragu-ragu. Zon, sangkaan. Itu sangkaan zon. Jadi datangnya yakin setelah tidak ada tiga ini, iaitu waham, syak dan zon. Barulah datang yakin. Jadi akhirat tak boleh ada sikit-sikit tiga yang sebelumnya, iaitu ada waham, ada syak, ada zon. Tak boleh. Melainkan dengan akhirat ni benar-benar yakin. Ya. Baik, sama lagi ayat yang keempat. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna, tidak mereka beriman. Bil akhirah, dengan akhirat. Zayyanna, telah kami hiaskan. Telah kami hiaskan. Lahum,
bagi mereka a'malahum akan amalan-amalan mereka. Wahum maka mereka ya'mahun mereka buta meraba-raba. Ayat 5, ulaika orang-orang itu allazina ialah orang-orang yang lahum bagi mereka su'ul azab seburuk-buruk azab. Wahum walhal mereka fil akhirah di akhirat hum mereka lah al-ahsarun orang-orang yang paling rugi. Al-ahsarun ni isim tafdil, ya, orang-orang yang paling rugi. Baik, saya semula ayat yang keempat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka beriman dengan akhirat. Iman kan makna percaya. Jadi orang yang tak percaya akhirat, bagi mereka hidup ini hanya di dunia sahaja. Bila dah mati, jadi tanah atau jadi debu kerana dibakar, habis. Tak ada apa-apa lagi. Ya. Jadi tidak ada kehidupan akhirat. Mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Zayyanna lahum a'malahum. Telah kami hiaskan bagi mereka akan amal-amal mereka. Amal-amal yang keji, ya, yang tidak baik, semua dianggap ia baik buat mereka. Itulah namanya hias. Ya. Benda tak cantik dihias jadi cantik. Sama dengan amal-amal yang buruk yang mereka lakukan. Mereka anggap itu betul, itu benar. Mereka mengibadati berhala-berhala. Dirasakan bahawa itu adalah betul dan benar. Jalan itu betul dan benar. Macam itulah hiasan buat mereka. Wahum bil akhirati. Ini bukan kan? A'malum fahum ya'mahun. Maka mereka buta meraba-raba. Buta meraba-raba ni bukan buta mata, tapi buta hati sehingga tak nampak jalan untuk kembali ke jalan Allah. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan musyrik. Ya. Ini kalau tak percaya dengan hari akhirat. Jadi, ya, dia rasa indah, baik. Apa yang diamalkan itu betul. Tapi besok, ya, mereka, ya, sampai satu ketika mereka mati tak nampak jalan. Ya, sampai nak mati pun tak nampak jalan. Itu dikata ya'mahun. Mereka buta meraba-raba tak nampak jalan untuk kembali kepada, ya, jalan Allah. Ulaika orang-orang itu allazina lahum su'ul azab. Ialah orang-orang yang itu tambah ialah. Kenapa tambah ialah? Dia nak menjelaskan ulaika. Ulaika orang-orang itu nak dijelaskan lagi ialah orang-orang yang lahum bagi mereka seburuk-buruk azab. Su'ul azab.
seburuk-buruk azab. Wahum walhal mereka fil akhirati di akhirat humul ahsarun. Mereka lah orang-orang yang paling rugi. Terkadang di dunia, mereka sudah merasai azab. Contohnya, di dunia mereka tidak ingin tanah Islam. Mereka sanggup jadi tawanan, sanggup mereka mati. Contohnya, sanggup mereka nak memerangi orang Islam, kerana mereka tidak mahu menerima kenyataan yang Allah itu esa, atau mereka tidak mahu menerima tawaran Islam. Itu di dunia mereka sudah menerima su'ul azab, seburuk-buruk azab, apalagi di akhirat. Di akhirat ahsarun, paling rugi kehidupan di akhirat buat mereka. Baik, sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat ke-6. Wa innaka, dan bahawasanya engkau, la tulakko, sungguh tulakko, sungguh engkau diwahyukan, sungguh engkau diwahyukan. Lakon ini daripada perkataan lempar, tapi tak sesuai lah kalau mengikut ayat ini dilempar, dilemparkan Quran, tak sesuai. Jadi kita letakkan makna yang indah, yang cantik. Sungguh engkau diwahyukan. Al-Quran akan Al-Quran. Min daripada, ladun sisi, hakim yang amat bijaksana, alim lagi amat mengetahui. Saya masuk mula, Wa innaka, dan bahawasanya engkau ni Nabi, la tulaqqal Quran, sungguh engkau diwahyukan akan Al-Quran. Maknanya Allah mewahyukan Al-Quran ini kepada Nabi. Min ladun, daripada sisi hakim yang amat bijaksana, alim lagi amat mengetahui. Siapa hakim dan alim ni? Ini adalah sifat Allah. Jadi siapa yang mewahyukan Quran? Ialah Allah. Allah yang bersifat hakim, yang bersifat alim. Dialah yang mewahyukan Al-Quran ini kepada Nabi SAW. Atau bahasanya diberikan pun boleh. Tapi kalau kita terjemah dilemparkan, tak cantik. Dilemparkan Quran, tak cantik. Walaupun makna asal lempar, tapi nak menyesuaikan ayat, kita kena cari sesuatu yang indah bahasa dia. Sebab tujuannya bukan bahasa yang kasar, lempar, bukan. Di sini. Tapi kalau lemparkanlah tongkat engkau, itu tak apa. Macam Nabi Musa, lemparkan tongkat, itu boleh. Bahasa lempar. Okey, kita teruskan lagi. Ingatlah di waktu. Ingatlah di waktu. Qala, telah berkata ia, Musa oleh Musa, li ahlihi,
kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Bracket istrinya. Ini sesungguhnya aku. Anastu, aku telah melihat. Naron, akan api. Saatikum, bakal aku datangkan kepada. Bakal aku datangkan kepada kamu. Bakal aku datangkan kepada kamu. Minha, daripadanya. Bi khobarin dengan perkhabaran. Atau atikum, aku datangkan kepada kamu. Bisyihabin, dengan nyalaan. Dengan nyalaan api. Bisyihabin. Kobasin, secucuh. Secucuh. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tastolun, kamu berdiam. Kamu berdiam. Kalau tak paham berdiam tu mana memanaskan badannya. Baik ya, saya mak semula. Iz qala Musa li ahlihi. Ya, ini cerita menyebutkan tentang siapa? Kita Nabi Musa dengan istrinya Maisarah. Ya. Sorry. Dengan istrinya Safura, ya, Safura. Yaitu ketika perjalanan daripada Madian ke Mesir. Daripada perjalanan daripada Madian ke Mesir. Nabi Musa sudah meninggalkan Madian lama, 10 tahun ataupun 11 tahun. Ya, 8 tahun atau 10 tahun macam itulah, sebab perjanjian semasa dia berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Yang jadi perjanjian itu 8 tahun ataupun 10 tahun. Jadi lebih kurang macam tu. Lepas tu dia pun balik semula ke Mesir. Jadi dalam perjalanan ni. Dalam perjalanan bersama dengan ahlinya, istrinya. Inni anastu naron. Sesungguhnya aku telah melihat aku akan api. Saatikum minha bi khobarin. Bakal aku datangkan kepada kamu daripadanya dengan khabar, dengan berita atau perkhabaran. Aw atikum bi syihabin qobas.
atau aku datangkan kepada kamu dengan nyalaan api secucuk. La'allakum tastolun, mudah-mudahan kamu berdiam. Bila Nabi Musa melihat api, maka dia mengatakan kepada isterinya supaya tunggu. Kau tunggu sini. Saya nak mendekati api itu. Nanti saya ceritakanlah apa yang berada di api itu. Ataupun nanti aku bawakan sedikit. Secucuk ni mana? Sedikit daripada api itu. Aku bawakan ke sini untuk kita dapat berdiam atau memanaskan badan. Jadi suasana perjalanan itu waktu malam dan sejuk. Jadi perlukan kepada bahan pemanas. Jadi dia nampak api. Ini dikisahkan dalam Quran. Cerita Nabi Musa ketika perjalanan balik ke Mesir membawa isterinya. Baik, sambung lagi. Falamma, maka manakala. Ja'aha, telah datang ia kepadanya. Telah datang ia kepadanya. Nudia, telah diseru ia. Ini majul nudia. Nada jadi nudia. Kalau ma'ruf nada. Kalau majhul nudia. An bahawa. Burika, ini pun majhul, telah diberkati ia. Burika. Kalau ma'ruf baroka. Ba alif rokab baroka. Kalau dia jadi majhul, alif tu jadi waw. Ba alif jadi bawa burika. Sebab nak jadi majhul tu depan bawah. Jadi alif tu bertukar jadi waw sesuai dengan dhammah. Jadi baroka jadi burika. Nada jadi nudia. Man, orang yang. Binar, pada api. Waman, dan orang yang. Haulaha, di sekelilingnya. Subhanallah, maha sucilah Allah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbi, Tuhan al-alamin sekalian alam. Sambung lagi ayat 9. Ya Musa, wahai Musa. Innahu, sesungguhnya ia. Anallah, akulah Allah. Al-Aziz, yang maha gagah. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Saya masuk mula. Ini sejarah. Penting. Sejarah benar. Kisah Nabi Musa balik ke Mesir. Baik, saya masuk mula. Falamma ja'aha,
Maka manakala telah ia datangi akannya. Nabi Musa dekatilah maknanya. Ya. Dia datang itu maknanya dia dekatilah yang tempat ada api itu. Ya. Nudiah telah diseru ia. Anburika bahawa telah diberkati man pinnar orang yang pada api. Waman haulaha dan orang yang di sekelilingnya. Ya. Tiba-tiba ya ada satu seruan yang menerangkan bahawa ya, dengan bahasa burika. Burika ni dengan maksud iaitu barakallah. Macam kita sebut barakallah. Macam tu. Ya. Allah memberi keberkatan orang yang pada api. Iaitu Nabi Musa maksudnya. Waman khawlaha dan orang yang di sekelilingnya. Siapa di sekelilingnya? Iaitu para malaikat. Ya. Itu maksudnya. Wa subhanallah. Dan maha sucilah Allah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Maha sucilah Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Musa. Kali ini yang Nabi Musa dipanggil. Ya Musa. Innahu. Sesungguhnya ia. Anallah. Akulah Allah. Al-Azizul Hakim. Maha gagah lagi maha bijaksana. Ini yang cerita benar. Yang mana semua Nabi tak dapat ni. Tapi Nabi Musa dapat berkata-kata dengan Allah. Itu yang disebut dalam Quran. Wa kalamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Musa sebenar-benar perkataan, sebenar-benar kalam. Ya. Nabi-Nabi lain tak dapat. Ya. Tapi Nabi Musa, dia pernah dapat berkata-kata waktu ini, bukan hari-hari ya, waktu ini, ya, dengan Allah Ta'ala. Ya. Allah mengatakan, akulah Allah yang maha gagah lagi maha bijaksana. Yang maha bijaksana, maha gagah lagi maha bijaksana. Ya. Jadi, ya, Nabi Musa tidak melihat, jangan katakan Nabi Musa melihat Allah, tak. Nabi Musa tidak melihat Allah. Ya, tetapi Nabi Musa mendengar ya suara Allah. Suara Allah. Itu dikatakan Nabi Musa salah seorang nabi yang terpilih mendapat dapat berkata-kata ya kepada Allah Taala. Masa ini bukan hari, masa perjalanan ini atau dalam kisah ini. Ya. Baik, apa lagi sambungan ayat ni? Wa alqi, dan lemparkanlah oleh engkau. Dan lemparkanlah oleh engkau asroka akan tongkat engkau. Falamma, maka manakala ro'aha, telah melihat ia akannya. Telah melihat ia akannya. Tahtazu, ia bergerak-gerak. Ka'annaha, seolah-olah janun, ular besar. Walla, telah berpaling ia. Mudbiran, membelakang. Walam, dan tidak
yu'aqib, ia menoleh. Ya Musa, wahai Musa, la tahaf, jangan engkau takut. Ini sesungguhnya aku. La tahaf, la yakhafu, tidak ia takut. Ladaya, di sisiku. Mursalun, orang-orang yang diutus. Ayat 11. Illa, melainkan. Man, orang yang. Zolama, telah zalim ia. Rumah kemudian. Baddala, telah menukarkan ia. Telah menukarkan ia. Husnan, akan kebaikan. Ba'da, sesudah. Su'in, kejahatan. Fa'inni, maka sesungguhnya aku. Ghafurun, amat pengampun. Rahim, lagi amat penyayang. Baik, saya masuk mula ya. Nabi Musa, dia telah mendekati pada api itu. Dan ya, Allah telah mengatakan bahawa dirinya adalah Allah. Dan Nabi Musa ada bersamanya tongkat. Tongkat ini, tongkat hadiah daripada bapa mertuanya, iaitu Nabi Syuaib. Ya. Dia dibagi hadiah oleh bapa mertuanya. Tongkat itulah yang dipegang. Jadi pada masa itu, Allah memerintahkan, wa'alqi 'asaka, dan lemparkanlah oleh engkau akan tongkat engkau. Tongkat yang dipegang tadi, suruh lemparkan. Falamma ra'aha, maka manakala telah melihat ia akannya, tahtazu, ia bergerak-gerak. Ka'annaha jannun, seolah-olah ular besar. Wallah, telah berpaling ia mudbiron, membelakang. Walam yu'aqib, dan tidak ia menoleh. Bila tengok tongkatnya menjelma jadi ular besar, Nabi Musa pun ya, kiranya terperanjat jugalah. Ya. Lalu dia pun menoleh, tak nak pandang. Macam tu bahasa dia. Dia menoleh membelakangi ular itu. Dia tidak mau menoleh. Lalu Allah berfirman, Ya Musa, la takhaf, wahai Musa, jangan engkau takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalun, sesungguhnya aku, tidak ia takut di sisiku
orang-orang yang diutus. Maknanya kalau kita bahasakan, ya, siapa jadi utusanku, ya, dia tidak boleh takut. Macam tu. Ya. Siapa-siapa yang jadi utusanku, kata Allah, dia tidak boleh takut. Ini dikatakan oleh, ya, Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Illa man zolama. Melainkan orang yang telah zalim ia. Telah zalim ni maknanya dia menzalimi diri sendiri dengan melakukan kejahatan, ya, dan sebagainya. Itu makna menzalimi diri sendiri. Summa badala husnan ba'da su. Kemudian telah menukarkan ia akan kebaikan sesudah kejahatan. Maknanya dia pun melakukanlah kebaikan, ya, dan dia meninggalkan segala kejahatan yang lalu. Inni ghafurur rahim. Maka sungguhnya aku amat pengampun lagi amat penyayang. Jadi orang yang menzalimi diri sendiri, kemudian dia melakukan kebaikan, ya, yang dulunya dia banyak melakukan su'an atau kejahatan. Maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, amat pengampun lagi amat penyayang. Baik, ini adalah di antara, ya, permulaan yang mana, ya, Nabi Musa diutus menjadi Rasul. Jadi mula-mula sekali perjalanan dia jadi Rasul daripada kisah ini. Kisah, ya, dia jumpa api, ya, kemudian, ya, didekati dan ada suara terang-terang, suara itu rupanya Allah. Ya. Jadi persoalan, ya, tidakkah, ya, mungkin suara itu, ya, suara iblis contohnya, ya, boleh menipu Nabi Musa ke? Ya. Jadi, ya, hal ini adalah benar sebab Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran ini yang dia, ya, Allah sendiri yang mengatakan atau berfirman. Jadi suara itu, ya, bukan suara iblis, ya. Kalau suara iblis itu, ya, tidak dirakamkan dalam Quran. Ya. Satu, ya, mengenai hal ini. Yang kedua, berkaitan api. Jadi, ya, sebab itu, ya, mungkin daripada cerita ini juga atau kisah ini juga, ya, ada manusia yang mengambil kesempatan, ya, mengatakan bahawa Tuhan itu adalah daripada api, ya, ataupun api itu adalah cebisan Allah. Sebab itu di antara manusia ini ada yang menyembah api. Contohnya Majusi menyembah api. Dan, ya, agama-agama lain juga banyak mendewakan api, ya, membesarkan dengan api. Ya, sampai mati kalau dibakar itu adalah mati yang mulia. Ya. Jadi dihiaskan bahawa mati mulia, ya, caranya ialah dibakar. Jadi semua ini, ya, adalah, ya, menjurus kepada ajaran-ajaran, ya, iblis. Sebab iblis ini dicipta daripada api. Ya. Jadi, ya, daripada cerita ini orang telah, ya, mencedok atau mengambil, ya, pengajaran kononnya bahawa api itu cebisan Allah ataupun api itulah Allah, disembahlah api. Jadi jangan kita terikut-ikut dengan ajaran ini, ya. Ini adalah ajaran yang menyesatkan, ya. Terciptalah dikatakan agama Majusi, ya. Majusi ini menyembah api. Jadi terkadang sampailah ke peringkat, ya, antarabangsa, ya, kita mendewakan api. Ya, bila sukan-sukan Commonwealth, ya, mesti bawa obor api. Ya, kita memuliakan api dulu. Sampai kadang sukan-sukan biasa kita pun kita, ya, terikut-ikut juga mendewakan api. Ya. Jadi kalau boleh kita elakkanlah.
daripada membesar-besarkan atau mendewa-dewakan api. Sebab ini bukan ajaran Islam. Ya. Kita ni mudah terikut-ikut. Ya. Kadang masalahnya, kadang ulama-ulama diam, ya, orang-orang yang jahil ni menjadi ya, lebih lebihlah agresif, ya, bila ulamanya diam. Baik, kita hentikan dulu sampai ayat itu. InsyaAllah kita akan datang tersambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran kedua, pelajaran sorok. Ni kita nak buat semakan. Sampai bilangan berapa nanti ya, saya buka dulu sekejap ya. Boleh buka mic ya. Sampai bilangan berapa? 31 ya. 31 tasrifun nakis min babi fa'ala yufa'ilu. Di sini diberi contoh baka yubaki tabakiatan atau tabakiyan. Dia dua masdar ya. Tabakiatan atau tabakiyan. Baki la tubaki, mubakin, mubakan, bukia yubaka. Ya. Cuba tengok isim fa'il ya. Saya ada buat pembetulan isim fa'il mubakin. Ada tak di situ ada kesalahan ke? Tak ada. Betul ya, mubakin. Mubakan, bukia, yubaka. Okey, sekarang kita terus kepada tamrin. Tamrin 31 ni roba ya, robba. Mana pelihara? Robba. Mudhari'nya apa? Yurabbi. Yurabbi. Robba, yurabbi. Masdarnya tarbiyatan atau tarbiyan. Macam orang sebut tarbiyah. Itu maknanya ya, memelihara, ya, mendidik, menjaga, ya. Itu makna tarbiyah, ya. Daripada perkataan robba. Fil amarnya apa? Rabbi. Nahi la turabbi. Isim fa'il murabbin. Ada tanwin ya. Isim maf'ul murabban. Jadi tengok fi'il amar tak ada ya. Isim fi'il amar tak ada ya. Fi'il nahi tak ada ya. Isim fa'il tak ada ya. Tu tengok ya. Kemudian madi maju makan zaman. Murabban. Isim sama dengan isim maf'ul ya. Kemudian madi majhul Rubiya. Mudhari majhul ya rabba. Rabba. Baik, nombor 2 solat dengan mana solat. Ya, solat. Masdarnya yang kita selalu sebut solatan ya. Baik, nombor 2 sod lam ya, sola. Okey, sola mudhari'nya yusalli masdar tasliyatan atau tasliyan. Amar Salli. Nahi La tusalli. Isim fa'il musallin. Isim maf'ul Musallan. Makan zaman Musallan. musallan. Madi majhul Sulliya. Mudhari majhul Musalla. Okey, nombor 3 sin mim ya berbunyi sama dengan mana menamakan. Ya, okey, madi sama mudhari Yusammi. Masdar Tasmiyatan atau tasmiyah. Amar Sammi. Nahi La tusammi. Isim fa'il Musammin. Isim maf'ul musamman. Madi majhul summiya. Mudhari majhul
Yusamma. Yusamma. Okey, nombor 4. Rojim. Rojim ya. Roja. Mengharap. Mengharap. Okey. Mudhari'nya apa? Roja. Yuraji. Yuroji. Masdarnya? Tarjiyatan. Tarjiatan. Atau? Tarjiyat. Tarjian. Amar? Raji. Roji. Nahi? La turaji. La turoji. Isim fa'il? Murajin. Murajin. Isim maf'ul? Murajan. Murajan. Makan zaman. Murajan. 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 Madi majhul. Rujia. Rujia. Mudhari majhul. Yuraja. Yuraja. Okey, naja ni selalu jumpa dalam Quran kan. Naja. Mana melepaskan, menyelamatkan. Ya, naja. Nombor 5. Nun jim ya. Naja. Okey, mati naja. Mudhari apa? Yunaji. Yunaji. Masdar? Tarjiyatan. Tarjiatan. Ya. Ataupun apa? Tarjiyat. Tarjian. Okey. Aipel amar. Naji. Naji. Amar nahi. La tunaji. La tunaji. Isim fa'il. Musaji. Munajjin. Isim maf'ul. Munajjan. Munajjan. Madi makan zaman. Munajjan. Munajjan. Madi majhul. Nujia. Nujia. Mudhari majhul. Naja. Naja. Okey, satu lagi. Nombor 6. Sin nun ya. Sanna. Menduakan. Menduakan. Sanna mudhari'nya? Yusani. Yusanni. Masdar? Tasniyatan. Tasniyatan ataupun tasniyan. Tasniyan. Kemudian amar? Sani. Amar. Nahi? La tusanni. La tusanni. Isim fa'il? Musanni. Musannin. Isim maf'ul? Musannan. Musannan. Madi majhul? Musannan. Makan zaman. Makan zaman belum. Musannan. Madi majhul? Sunusia. Sunnia. Madi majhul ya. Sunnia. Sunnia. Mudhari majhul? Yusanna. Yusanna. Ya. Okey, nombor 3 tadi maknanya mengharap. Nombor 3 yang mengharap. Cuba kita buat ikut wazan. Kalau madi apa mengharap? Telah Mengharap. telah mengharap ia. Mudhari? Ia mengharap. Ia mengharap. Masdar? Ia mengharap. Pengharapan. Pengharapan. Amar? Harapkanlah oleh engkau. Harapkanlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau harapkan. Jangan engkau harapkan. Isim fa'il? Yang mengharap. Yang mengharapkan. Adakan ya. Okey, tambahlah. Oh, yang mengharapkan. Isim maf'ul? Yang diharapkan. Yang diharapkan. Makan? Tempat mengharapkan. Tempat mengharapkan. Zaman? Masa mengharapkan. Masa mengharapkan. Madi majhul? Telah diharapkan ia. Telah diharapkan ia. Mudhari majhul? Ia diharap. Ia diharapkan. Alhamdulillah, mumtaz semua. Ya. Okey. Akan datang sambungan tasrif yang ke-32, tasriful lafif. Tengok sendiri dalam lafif ya. Tengok sendiri dalam grup tu saya dah hantar.
dan buat latihan sebagaimana contoh yang diberikan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat keberkatan kita bersama yang hadir pada hari ini, dan insya-Allah yang tak hadir ada hal ya boleh ikuti rakaman daripada pelajaran hari ini insya-Allah. Jadi itu saja untuk hari ini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin.